Okey, hari ini kita akan belajar tajuk Asma'ul Isyarah wal Mausulah. Tajuk ni simple je. Okey. Asma'ul Isyarah wal Mausulah. Mula-mula kita tengok Ismul Isyarah dulu. Maksud dia kata nama tunjuk. Kata tunjuk lah. Kata tunjuk Ismul Isyarah maksud dia kata tunjuk. Ta'rif Ismul Isyarah hiya kalimatun tushiru biha ila insanin muayyan aw hayawanin muayyan aw syai'in muayyan. Maksudnya perkataan yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia atau haiwan tertentu atau lain-lain lagi. Okey, Ismul Isyarah terbahagi kepada dua, iaitu Ismul Isyarah lil qarib wa Ismul Isyarah lil ba'id. Ismul Isyarah lil qarib maksudnya kata nama tunjuk untuk dekat. Ismul Isyarah lil qarib maksud dia ini. Kalau dekat tu maksud dia ini. Ismul Isyarah lil ba'id kata nama tunjuk jauh. Kalau jauh tu maksud dia itu. Okey, kita tengok dulu Ismul Isyarah lil qarib yang membawa maksud ini. Okey, terbahagi Ismul Isyarah lil qarib terbahagi kepada dua, muzakkar dan juga muannas. Okey, pada muzakkar dan muannas tu dia ada mufrad dia. Dia ada mufrad dia. Dia ada musanna dia, dia ada jamak dia. Okey, kita tengok dulu mufrad dia bagi muzakkar. Ismul Isyarah mufrad muzakkar apa dia? Haza. Contoh yang diberi, haza muhandisun. Ini, haza maksudnya ini seorang. Okey, haza muhandisun, ini seorang jurutera. Boleh datangkan contoh lain. Ini seorang guru. Haza muallimun. Ini seorang pelajar. Haza talibun. Okey. Untuk musanna pula, musanna menunjukkan makna dua. Okey, hazani atau hazaini. Okey, hazani muhandisani. Untuk musanna muzakkar maksudnya ini dua orang jurutera lelaki. Lepas tu kalau untuk ya nun ni kita gunakan pada tempat maruf, kita gunakan pada tempat mansub, tapi tak payah sentuh pun tak apa. Okey, ra'aitu hazainil muhandisaini. Saya telah melihat dua orang jurutera. Okey. Jadi untuk isim isyarah lil qarib musanna muzakkar ialah hazani dan juga hazaini. Manakala jamak pula, isim isyarah lil qarib untuk muzakkar jamak kita pakai haulai. Contoh diberi haulai muhandisuna. Ini ramai jurutera lelaki. Okey. Bagi kepada muannas pula. Okey, muannas. Muannas juga terbahagi kepada tiga. Kita ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Muannas mufrad kita tengok hazihi, ini. Kalau muzakkar mufrad haza, muannas mufrad hazihi, membawa maksud hazihi muhandisatun, ini seorang jurutera perempuan. Boleh nak datangkan contoh lain, hazihi muallimatun, hazihi muslimatun, hazihi talibatun. Okey, muannas musanna pula. Musanna ni menunjukkan dua, hatani dan juga hataini. Contoh, hatani muhandisatani, ini dua orang jurutera perempuan. Ra'aitu hataini muhandisataini, saya telah melihat dua orang, saya telah melihat ini dua orang jurutera ini. Okey. Haulai membawa maksud ini tapi untuk jamak muannas. Okey, jamak muannas juga jamak muzakkar bagi isim isyarah lil qarib sama kita pakai haulai untuk muzakkar, untuk muannas pun haulai. Contoh, haulai muhandisat. Ini ramai jurutera perempuan. Okey, boleh faham Kita pergi ismul isyarah lil ba'id, kata nama tunjuk jauh. Kalau jauh membawa maksud itu. Okey, contoh, dia sama lebih kurang macam ni, tetapi ini membawa maksud itu. Okey, terbahagi juga kepada dua. Isim isyarah lil ba'id ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar ada muzakkar mufrad, muzakkar jamak, muzakkar mufrad, muzakkar musanna dan juga muzakkar jamak. Okey, muzakkar mufrad zalika. Contoh diberi zalika muhandisun, itu seorang jurutera lelaki. Okey, musanna dia zanika atau zainika. Okey, zanika muhandisani. Itu ramai, itu dua orang jurutera lelaki. Okey, saya telah melihat
dua orang jurutera lelaki itu. Okey, untuk jamak pula ulaika, ulaika muhandisuna, itu ramai jurutera lelaki. Okey, seterusnya pergi kepada isim isyarah lil ba'id muannas, muannas mufrad, muannas musanna dan juga muannas jamak. Kalau muannas mufrad, tilka muhandisatun, itu seorang jurutera lelaki. Muannas musanna, tanika atau tanika muhandisatani, ra'aitu tainika muhandisataini. Okey, dan juga jamak sama juga, jamak muzakkar dan jamak muannas sama, iaitu ulaika muhandisatun, itu ramai jurutera perempuan. Okey, saya nak awak terangkan slow-slow, perlahan-lahan dan biar semua orang faham. Okey, jangan laju macam ustazah. Seterusnya kita pergi kepada mukhtassah bil makan, maksudnya khusus untuk tempat. Kalau nak cakap di sini, macam mana dalam bahasa Arab? Huna di sini ataupun ha huna di sini. Kalau di sini tu maksudnya yang dekat lah, di sini. Okay, kalau di sana maksudnya lil ba'id, yang jauh, kita cakap hunaka atau hunalika. Okay, boleh? Ini simple lah. Kalau nak cakap di sini huna atau ha huna, di sana hunaka atau hunalika. Seterusnya tengok kepada al-mulahazah, catatan kaki. Okey. Dia kata apa? Haulai, iaitu haulai pada jamak, isim isyarah lil qarib jamak, muzakkar muannas, dan juga ulaika, iaitu isim isyarah ulaika, isim isyarah lil ba'id untuk jamak muzakkar dan jamak muannas. Okey, tadi haulai untuk jamak muzakkar dan jamak muannas. Dia kata apa? Haulai dan ulaika, dia kata mukhtassah bil insan, khusus untuk manusia sahaja. Okey. Jadi kalau kita nak cakap kalau barang atau benda yang bukan berakal itu banyak, kita tak boleh pakaikan haulai dengan ulaika. Contoh kita nak cakap qalamun, jamak dia aqlam. Okey. Qalamun jamak dia aqlam. Okay, aqlam, kita nak cakap ini banyak pen, kita tak boleh cakap haulai aqlam tu, benda ni salah. Okay, kita kena guna apa? Kita tengok sekarang. Jadi cakap apa? Amma ma'a jam'il wa li ghairil aqil fatustahdamu hazihi dan tilka. Okay, dia kata kalau jamak untuk yang tak berakal, kita gunakan hazihi dan tilka. Maksudnya kita gunakan yang mufrad punya, mufrad punya tu hazihi, mufrad muannas, mufrad. Okey, kita kena gunakan mufrad muannas, iaitu hazihi, hazihi dan juga tilka. Okey, tengok kat sini contoh nak cakap saburat. Saburat ni banyak papan putih, papan tulis. Okey, nak cakap ini banyak papan tulis, kita kata hazihi saburat, itu banyak papan tulis. Tilka saburat, kita tak boleh cakap haulai saburat, kita tak boleh cakap ulaika saburat. Kerana apa? Kerana ia tidak berakal. Okey, itu sahaja. Harap semua faham tentang ismul isyarah. Sekarang kita pergi kepada isim mausul pula. Seterusnya kita tengok kepada ismul mausul. Ismul mausul membawa maksud kata hubung. Ta'arifu ismil mausul ismun dalla ala muayyanin biwasitati jumlatin ba'dahu tusamma silatul mausul. Kata nama yang merujukan sesuatu makna tertentu dengan perantaraan ayat yang terletak selepasnya yang dinamakan sebagai silah mausul. Okay, ismul mausul maksudnya kata nama hubung yang membawa maksud yang. Kata nama hubung tu yang ialah satu je, tapi dia banyak kalimah. Dia macam juga isim isyarah dan isim macam juga isim isyarah. Maksudnya ini tapi dia ada 6 isim. Macam juga isim isyarah lil ba'id itu ada 6 isim. Okey, isim mausul membawa maksud yang. Okey, kita tengok kepada isim mausul terbahagi kepada dua, sama juga ada lil muzakkar dan juga ada lil muannas. Pada muzakkar ada mufrad, ada musanna dan juga ada jamak. Pada muannas juga ada muannas mufrad, ada muannas
musanna dan juga muannas jamak. Okey. Kita pergi kepada contoh isim mausul ni apa? Okey. Bagi muzakkar mufrad. Okey, kita tengok muzakkar mufrad. Bagi muzakkar mufrad, allazi. Allazi membawa maksud yang untuk seorang lelaki sebab dia muzakkar untuk seorang lelaki. At-tilmizu allazi fil fasli nasyitun. Maksudnya pelajar lelaki yang di dalam kelas itu rajin. Dan kenapa kita pakai allazi? Sebab dia seorang pelajar lelaki. Maka kita pakaikan isim mausul muzakkar mufrad allazi. Okey, al-musanna, muzakkar musanna, alladzani atau alladzaini membawa maksud yang juga tetapi untuk dua. Okey, dua lelaki. At-tilmizani alladzani fil fasli nasyitani. Dua orang pelajar lelaki yang di dalam kelas itu rajin. Nasyitani. Ini pun kena tambah alif nun. Okey, muzakkar jamak pula. Alladzina, ini untuk ramai, lebih daripada dua orang lelaki. At-talamis alladzina fil fasli nasyituna. Pelajar-pelajar lelaki yang di dalam kelas itu rajin. Okey, kenapa kita pakai alladzina, kenapa kita pakai allazi? Kerana ia merupakan jamak muzakkar, jamak muzakkar. Okey. Pergi kepada muannas pula. Muannas mufrad, muannas musanna, muannas jamak. Muannas mufrad untuk seorang perempuan. Okey, allati. Kalau lelaki tadi allazi, perempuan allati. Okey, contoh at-tilmizatu allati fil fasli nasyitatun. Maksud dia seorang pelajar perempuan yang di dalam kelas itu rajin. Okey, muannas musanna pula allatani atau allataini. Contoh at-tilmizatani allatani fil fasli nasyitatani. Dua orang pelajar perempuan yang di dalam kelas itu rajin. Kenapa pakai allatani? Kerana ia muannas musanna untuk perempuan. Okey, al-jamak pula, muannas jamak, allati atau allai, at-tilmizatu allai fil fasli nasyitatun. Pelajar-pelajar perempuan yang di dalam kelas itu rajin. Okey, boleh? Senang simple. Perbezaan dia pada muzakkar mufrad musanna jamak dan juga muannas mufrad musanna jamak. Membawa maksud satu je, iaitu yang. Okey, al-mulahazah ni catatan kaki. Okey, yang diberi, dia kata apa? Lebih kurang sama macam isim isyarah tadi. Kata alladzina, allati dan juga allai muhtassah bil insan, untuk manusia saja. Maksudnya jamak muzakkar iaitu alladzina, jamak muannas iaitu allati dan juga allai khusus untuk manusia saja. Maksudnya untuk yang berakal saja. Okey, jadi macam mana kalau yang banyak itu benda yang tak berakal? Dia kata amma ma'ajam ili ghairil akil, untuk jamak yang tak berakal gunakan fatustakhdam, gunakan allati iaitu mufrad muannas. Mufrad muannas sama macam tadi. Contoh nak cakap, okey, saya telah melihat, ra'aitu, saya telah melihat beg-beg, banyak beg, haqaib, mufrad dia haqibatun. Nak cakap beg-beg yang saya suka. Okey, jadi kita kata ra'aitu al-haqaib allati uhibbuha. Uhibbuha. Okey, ra'aitu al-haqaib allati uhibbuha. Kenapa pakai allati? Ini kan banyak kan? Kenapa kita tak pakai alladzina ke, allati ke, allai? Kerana apa? Kerana ia merupakan jamak yang tak berakal. Okay, macam ni kan dia bagi contoh ra'aitu al-haqaib allati. Kenapa? Sebab kita dah tahu dia ni jamak muannas. Okey, kita tak boleh pakai allati sebab apa? Dia ni tidak berakal. Harap boleh faham. Tolong terangkan secara jelas kepada rakan-rakan anda.